Apa benda tengah-tengah hari nak main kacau aku ni? Pintu terbuka ni. Hai, Assalamualaikum dan selamat tengah malam. Okey, untuk kali ni, episod kali ni, episod yang ke 5, 6, lupa dah. Okey, tak apalah. Kalau macam tu, untuk kali ni 1 minggu dah kita tak release video. Untuk malam ni, tengah malam ni, awal lagi lah ni, tak pukul 12 lagi. Okey, untuk kali ni, tak payah kita duduk cerita panjang-panjang. Jom kita mula. Okey, untuk pengalaman misteri kali ni, kita nak bawa balik pada tahun 2003 kalau tak silap. 2003 betul. Tahun 2003 masa tu form 3. Ya betul lah, form 3. Masa tu form 3, benda ni jadi dekat area Kedah, dekat area Changlun. Tempat dia tak ingat dah, lupa dah area mana. Tapi benda ni jadi, okey. Masa tu sekolah dia, pihak sekolah pilih 3 kelas. 3 kelas min kelas paling atas lah. Wah nak cakap kata pandai tu. Tapi kelas-kelas ni pun budak-budak tak ramai. Dia punya pelajar dia tak ramai. Satu kelas dalam 20 orang, dalam 25 orang. Tak ramai lah, sikit-sikit je. So hari nak pi tu tak ada masalah. Tak tahu tempat mana, budak-budak lagi tu, datang 3 baru pi lah. Bila sampai, tahu lah area Changlun. Sampai situ, kawasan tu memang nak cakap hutan tak hutan, tapi dia dekat kaki bukit. Kira kaki bukit sini, lepas tu jalan raya. Sini camp dia lah, kira seberang jalan lah dengan kaki bukit tu. Sebelum kaki bukit tu ada pokok-pokok getah gitu lah. Dekat camp tu dia betul-betul memang tempat untuk orang buat camp. Sebab boleh cakap macam tu, sebab dia tempat dia ada macam ada tapak untuk kawat kot, maybe tapak luas. Lepas tu ada asrama macam dia buat dom-dom lah, asrama panjang macam tu. Lepas tu ada dewan makan, lepas tu ada surau semualah. Bila sampai kat situ, masing-masing excited lah, best, seronok apa semua. Yalah, sampai nak pi camping. Bukan camping dalam hutan lah, tapi camping tempat macam camp. Sampai situ berbaris lah panjang-panjang. Kita ni tak tahu apa, seronok lah kawan-kawan apa semua. Then mereka bagikan kunci lah. Mereka bagi cek nama apa semua. 3 kelas tak ramai pun, lelaki ada dalam, ingat tak sampai 30 orang, dalam 20 lebih macam tu lah lelaki. Lepas tu dah bila ambil kunci mereka pakai bagi je. So nama mereka ikut turn, tapi kunci mereka pakai bagi. Sebab situ kalau tak salah, dia ada 2 blok lah. Dia ada 2 blok untuk asrama, satu perempuan, satu lelaki, tapi jauh-jauh lah. Tengah-tengah tu ada dewan makan, lepas tu ada surau seberang tu. Bagi kunci, ambil lah kunci. Then semua tunggu bagi semua settle ambil kunci. Lepas tu semua diarahkan masuk dekat dalam bilik lah. Masuk dorm tu pakat tengok lah kunci masing-masing, sebab dekat tag kunci tu dia ada tulis number. So kita masuk, carilah dalam dia, bilik dia satu blok panjang tu. Dia blok panjang, pintu dekat tengah-tengah. Lepas tu dia pecah 2 bahagian. Semua katil double decker. Dalam tu kalau tak salah Miro ingat lagi, depa bagi tahu dulu, dalam tu boleh muat 100 orang. Means double decker dalam tu ada 50 biji double decker. Blok tu dia satu blok panjang, tapi dekat belakang tu dia ada attach satu lagi building. Jadi macam huruf L tu, dekat situ toilet. So main toilet dalam blok tu jugalah, tapi dekat hujung sekali. So bila masuk, dia ada katil double decker panjang, dia ada 2 roll. Dan tengah-tengah tu untuk tempat jalan lah. Depan katil double decker tu ada loker besi lah, loker yang standard, loker besi tu. Ada 2, betul lah, ada 2. Mereka buat katil double decker, mereka letak jarak-jarak lah, 2. So nampak macam panjang tu. Tapi yang P situ 3 kelas je. Satu kelas Miro, kalau tak salah Miro lah, kalau Miro ingat lagi, kelas Miro lelaki ada 7 orang. 7 orang. Kelas nombor 2 lelaki lebih kurang tu lah, 10 orang ke 11 orang. Lepas tu kelas nombor 3 pun lebih kurang tu lah,
10-11 macam tu. So semua total tak sampai 30 lah. Lebih kurang macam tu lah. Bawah pada 30. Benda ada 30 orang. Katil situ ada 100. So lagi 70 memang katil kosong. Bila dapat kunci dia main bagi je. Dapat kunci, semua pakat pergi carilah. Kalau loker tu kat atas, katil dia kat atas lah. Kalau loker number dia kat bawah, katil dia kat bawah lah. Orang lain cari semua duduk kat sebelah sini, tengah-tengah. Miro tengok Miro punya number duduk ni dia ni, hujung sekali jalan nak pergi toilet, katil bawah. Duduk tengok, alamak pasal apa aku ni asing. Tapi tak apalah, kita duduk fikir tak apalah, sebab loker, kita nak loker untuk kita simpan barang je. Tapi depan katil Miro tu ada 2-3 orang lah. Tapi mereka pun hujung-hujung jugalah. Tapi taklah jalan tepi toilet tu. Dulu kena betul-betul orang nak pergi toilet. Dia tak cakap apa lah. Tak apalah, bila duduk fikir tak apa, aku nak simpan barang dalam ni. Nanti macam katil kau nak tidur kau, yang tu kita boleh lari pergi tidur tempat lain. Sebab katil banyak kosong. Pergi letak barang apa semua, tak mau nak fikir. Dia tak fikir apa lagi bab nak tidur malam tu. Duduk fikir tak nak kisah apa. Lagi malam ni aku pindah pergi tidur tempat lain lah. Barang-barang aku baik pergi lah dalam lokal hujung tu. Tak apalah, pergi keluar buat aktiviti apa semua. Dan bila malam sampai, semua dah nak masuk bilik dah, masa untuk tidur dah habis dah aktiviti siang tu. Bila sampai pun tengah hari, habis-habis semua. Dalam pukul 10 malam macam tu. Malam tu tak ada apa lagi, semua nak masuk tidur. Lepas tu bila dah sampai dah time tu, semua yang mana yang dapat katil belah tengah-tengah, belah hujung ni, semua mereka pakai sembang. Kita dapat katil hujung, tapi loker barang-barang semua dah ada hujung tu. Nak pergi ambil barang, nak pergi mandi apa semua, kena pergi hujung lah sorang-sorang. Tak apalah, pergi lah sorang-sorang, buat tak tahu lah. Tapi dalam kepala duk fikir, malam ni tobat aku tak tidur nang ni lah, aku pergi tidur dengan mereka hujung tu. Lepas tu dah sampai dah seorang pelan kuih sengap, semua pakai tidur. Tu tak apa, fikir hujung ni mereka duk menyembang lagi. Aku ambil bantai 2, sebab bantai mereka bagi sekali. So yang mana katil kosong, just ada katil saja, bantai tak ada. Ambil bantai kat situ dengan cadat, dengan selimut, bawa lah pergi tidur dengan mereka kat katil kosong tepi-tepi mereka tu. Tak mau, takkanlah nak pergi tidur sorang-sorang tepi toilet tu. Sekali kau bangun-bangun dalam toilet sekali. Lepas tu tak apalah, dah tidur malam tu memang confirm betul-betul Miro tidur kat sini, ada member sebelah, ada member lagi sebelah. Memang tidur, mereka kembang katil mereka tu bagi jadi rapat, bagi jadi panjang. Memang tidur ramai-ramai time tu. Dekat hujung yang depan Miro kata, depan katil Miro pun ada orang. Yang member tu pun semua lari pergi tidur sekali dekat tepi pintu nak masuk tu. Yang lain lampu memang dah padam lah, gelap. Tidur lah, memang tak fikir apa, tidur lah malam tu. Lepas tu, duk esok tu, yang jadi bestnya, bila sampai pagi, subuh time tu, betul lah subuh. Mereka kejut bangun subuh, ustaz main kejut bangun subuh. Miro jaga, Miro duduk tempat Miro balik. Yang dekat mana? Dekat tepi toilet, dekat dengan lorong nak masuk toilet tu. Miro duduk situ, Miro tidur, Miro jaga. Yang Miro sedang daripada tidur, Miro duduk kat katil Miro yang dekat jalan nak pergi toilet tu. Memang Miro duduk kat bawah. Cadat memang elok macam orang baru lepas tarik cadat, orang baru lepas prepare tempat tidur. Bantai pun duduk tindan 2 macam ni. Kot lah nak cakap bantai ada bawah Miro duduk peluk, tak ada. Bantai pun duduk tindan 2 macam ni. Selimut duduk lipat elok dekat hujung kaki. Miro baring tidur kat situ. Dia jadi bengong sat. Orang lain pakat duk bangun nak pergi mandi apa semua, duk bawa towel apa semua, beli gigi, duk masuk toilet tepi. Memang katil Miro tepi lorong toilet tu. Kau nampak? Miro dah jadi macam bengong sat. Semalam aku rasa aku tidur kat sana, pasal apa aku tidur kat sini? Ni kat tempat ni, katil ni, selimut. Aku bawa selimut dengan bantai aku 2 biji pergi kat sana. Ni selimut duk lipat elok dekat ujung kaki, bantai semua duk elok. Siapa angkat aku? Benda tu Miro fikir. Satu pagi tu sampai Miro bangun pergi mandi apa semua, pergi semayang subuh, pergi makan. Sampai pagi tu ada aktiviti depa pergi buat jungle trekking. Sampai ke balik apa semua. Miro still fikir.
Sengak main duk fikir siapa angkat aku semalam, macam mana aku boleh ada dekat tempat katil kat hujung dekat toilet tu, sedangkan sebelum tidur aku pergi tidur dengan mereka ramai-ramai kat sana. Benda tu bukan fikir time tu je, sampai lah baru fikir. Itulah pengalaman pernah ubah tempat tidur. Nasib baik dia ubah kat situ. Kalau dia ubah pergi tidur dalam toilet, takkah heran member-member bangun tengok-tengok Miro duduk tidur dalam toilet. Tu lah. Sekali ya pernah kena ubah tempat tidur. Yang lain-lain tu bangun mamai nak buka pintu nak keluar. Hak tu mungkin mimpi kot, dulu-dulu pernah juga. Tengah-tengah tidur bangun nak pergi buka pintu rumah nak keluar. Tapi tu pengalaman kena ubah tempat tidur. Okey, kita berbalik pada pengalaman, kita masuk pada kisah misteri nombor 2. Cerita ni jadi masa Miro pi, masa tu baru-baru ni. Tahun lepas. Baru cerita ni, fresh lagi. Cerita ni jadi masa tahun lepas. Masa tu Miro kerja dengan company yang Miro beritahu itu, kena pergi buat inspection hotel-hotel, every hotel semua. Masa tu ada salah satu hotel dekat Kedah. Betul-betul dekat tengah town hotel tu. Betul-betul tengah-tengah town punya. Miro kena pergi buat inspection dekat hotel tu, sebab hotel tu nak join kami, kita punya company. So kena pergi check lah every room, condition dia okey ke tak okey. So Miro pergi dengan 3 orang member masa tu, satu team lah, 3 orang member. Tengah hari lah. Hotel tu 3 tingkat actually. Hotel tu 4 tingkat. Hotel 4 tingkat. Miro pergi dengan 3 orang team. So 3 orang tu tengah-tengah hari tu sampailah pergi nak jumpa dia punya GM tak ada, tapi jumpa dia punya supervisor lah. Kira macam betul lah, supervisor lah. Jumpa dia punya supervisor, cakap lah nak check bilik. Waktu tu yang lain mereka nak discuss pasal harga lah, apa semua lah. Yang tu back pergi mereka punya kerja. So Miro punya kerja, Miro kena pergi naik semua bilik, kena pergi check sama ada okey ke tak okey bilik tu. Miro pergi, masa nak naik itu, supervisor tu dah bagi kunci dah. Memang kunci satu genggam semua bilik. Lepas supervisor tu bagi kunci kat Miro, dia dah bagi tahu sebab hotel tu Miro tak sure lah, dah umur bilik tak ingat, lupa dah walaupun tahun lepas. Sebab hotel tu rasa dalam banyak juga bilik lah, 40 lebih katanya, 40 ke 50 lebih macam tu lah. Bilik dia nak cakap besar tu besar jugalah, boleh lah. Dia lepas dia bagi kunci kat Miro, dia dah bagi tahu tak semua bilik yang boleh masuk, sebab ada gas. Mereka still jual juga walaupun mereka tengah renovate dalam. Mereka tengah tukar aircon lah, apa dah tukar TV, mereka cat bilik bawah cat tak boleh jual semua. Tak apalah, Miro cakap tak apalah, yang mana ada bagi. Dia bagi kunci kat Miro, dia bagi tahu okey, tingkat 1 kalau nak masuk boleh masuk, sebab dia bagi Mastercard kat Miro. Tingkat 1 semua pakai kad. Dan tingkat 2, 3, 4 yang tu ada yang boleh masuk, ada yang tak boleh masuk. Tingkat 1 kalau nak masuk pergi lah, tapi dia kata tingkat 1 koridor semua lampu semua depa off, sebab bilik tu baru lepas cat tadi. So depa tutup tu, memang depa tak jual, memang tak ada gas dekat situ. Lampu koridor semua depa off, tapi lampu bilik ada lah kalau kita slot kad. Dia cakap tak apalah, tak kira aku pergi jugalah. Memang nak kena pergi check, sebab memang nak kena buat report. Tak apa. Lepas tu dia tanya lagi Miro, nak saya ikut tak? Lepas tu Miro cakap tak apa dah, sat je ni, IP sat je, IP check sat je. Tak maulah bagi orang ikut, lagi payah lah ada orang duk ikut kita nak buat kerja kita pun susah. Naiklah seorang-seorang, pakai tangga. Waktu tu tak ada lift. Naik tangga, naik tingkat paling atas lah, tingkat 4 sekali, atas sekali. Naik atas sekali, check semua bilik, tak ada apa, sebab duk ingat ada gas. Lampu koridor pun buka, tak ada masalah apa. Pergi check satu-satu, habis tingkat 4 turun tingkat 3, habis tingkat 3 turun tingkat 2, habis tingkat 2 dah settle dah tingkat 2. Aku nak turun tak turun tingkat 1. Tingkat 1 gelap tadi aku naik, sebab tangga dia akan naik tingkat 1 pusing, nampaklah tingkat 1 tu gelap. Sebab hotel tu tingkap untuk dekat koridor punya floor memang tak ada tingkap, sebab dia naik dia shop block. So koridor kalau dia padam lampu memang gelap lah, sebab tingkap dekat bilik je ada. So apa, habis tingkat 2 duduk fikir seorang sambil duduk jalan nak turun tangga. Nak pi tak pi. Dalam fikir aku tak pi, sekali kerja aku habis sangkut. Pi lah, tak ada apa kot. Pi dekat bilik, pi ambil bilik pada hujung sekali, check satu-satu, tak ada apa lah.
Walaupun tengah-tengah hari rembang, pukul 2 petang dalam tu, duduk pick up 2 petang, tak ada apalah. Pergilah masuk sorang-sorang. Masuk, check satu sampai bilik last sekali, dekat hujung sekali. Bilik tu, hotel tu memanjang macam ni. Bilik dia dekat hujung sekali. Bilik tu dia actually dia ada macam satu pintu tangga, lepas tu ada pintu. Kita buka pintu tu, ada 1, 2, 3. Betul? Dia ada 3 bilik dekat lepas pada pintu tu. Then ada 3 bilik. Ada satu lagi space pintu, yang tu ke office depa. Pintu yang macam pintu kayu, tapi tengah-tengah tu yang dia ada macam cermin petak. Cermin petak kacau. Itu kita boleh nampak dalam lah. Tengah Miro pergi check bilik yang last dekat hujung tu, Miro dengar ada orang buka pintu. Sebab pintu tu kan dia pakai doles yang pump dekat atas tu. So bila dia tutup pelan-pelan, pak, memang dia dengar bunyi lah. Kalau orang buka pun memang dia akan dengar, sebab dia kena tolak kuat pintu tu. Tak apalah, Miro ni ada orang masuk office ni. Tadi ada office. Lepas tu tak apalah. Dah habis check bilik ketiga tu, Miro patah balik. Miro nak turun balik lah, nak pusing balik. Lalulah depan office tu. Tadi masa main memang office tu gelap lah. Lepas tu dah dengar bunyi pintu tadi masa check bilik lah tadi. Dia ingat ada orang ni, tak apalah. Lalu tengok saja, gelin tengok. Pintu gelap lagi ni. Ni mana ada orang masuk yang tadi dengar bunyi pintu. Duk fikir nanti pintu bilik lain kot, tak apalah. Jadi dekat pintu, sebelah pintu tu ada tong sampah. Tong sampah besi yang steel tu. Dekat atas tong sampah tu ada cat macam terkopek sikit, kotak-kotak. So Miro nak kena tekan gambar. Duk fikir tadi sebelum tengok benda cat tu, Miro duk fikir tadi ada orang. Aku dengar bunyi pintu, tapi lah office gelap pun. Tak apalah, duk fikir tak ada pintu bilik lain kot, tak apalah. Miro pun tak kisahlah. Nak tangkap lah gambar yang dekat kotak tepi tong sampah, tepi pintu office tu. Duk fokus kamera, dah tangkap dah gambar. Tak apalah, duk tengok ni kotak ni, duk tengok kat atas ceiling kok ada kotak lagi. Nak tangkap gambar, dah masuk dalam report. Tengah-tengah duk perhati dekat betul-betul pintu tu, tepi-tepi dia, atas ceiling tu. Pintu yang depan Miro ni, yang dekat pintu yang Miro beritahu, pintu kayu yang ada cermin kaca, boleh nampak dalam, yang gelap tak nampak apa, nampak lorong bilik-bilik office kotak-kotak aja. Pintu tu terbuka macam dalam filem cerita hantu, terbuka. Tapi dia tak bunyi, dia terbuka setengah. Miro duk tengok ceiling apa semua, duk tengok ada defect kotak apa, Miro nak tekan gambar. Tiba-tiba pintu tu terbuka. Miro duk berdiri betul-betul depan pintu tu. Dia jadi tergamam saat Miro tengok pintu tu. Pintu ni buka ni. Duk kata lah hati seorang-seorang. Terbuka. Lepas tu dia berhenti dekat tu. Miro pun jadi angin tak ada. Sebab belakang Miro pun ada pintu lagi. Sebab dengan tiga bilik yang last Miro beritahu nak masuk tu, dia ada 2 pintu. Satu pintu yang nak masuk, satu pintu tu pintu office. Pintu belakang tu tutup. Dalam bilik tu, dalam kawasan tu memang tertutup. Tak ada tingkap. Tapi pintu tu terbuka. Kalau pintu tu tolak belah luar, tolak main belah Miro, kita boleh fikir logiknya, maybe angin daripada dalam office tolak pintu tu. Tapi pintu tu yang kalau nak kata tak rapat, memang rapat. Tapi bila dia terbuka, dia tak dengar bunyi ketik pintu yang kita buat tombol dia macam tu. Tak dengar bunyi pun. Tapi dia terbuka pintu tu sampai setengah. Miro duk tengok je. Bulu rumah tak naik, tapi Miro tengok je. Apa benda tengah-tengah hari nak main kacau aku ni. Pintu terbuka ni. Miro tunggu dalam 1 minit 2 minit, Miro duk tengok pintu tu, duk tunggu juga. Dalam hati duk fikir apa? Ni kalau pintu ni buka, sama ada dia masuk ataupun dia keluar. Dia boleh duk fikir lagi macam tu. Dan lepas dia fikir tu, ni dia naik habis semua bulu rumah, semua kembang habis semua. Duk tunggu tengok pintu tu terbuka. Lalas Miro duk ni tak boleh jadi ni. Miro tutup balik pintu tu. Miro beritahu dia, ni aku tutup balik pintu ni, aku nak turun balik, tak ada apa. Bagi balik kunci kat dia. Dia cakap okey lah semua. Semua okey. Habis pergi jumpa balik member lagi 2 orang duduk bawah. Mereka duduk discuss. Lepas tu sembang-sembang sat. Tapi dalam kepala, dalam hati ni duk fikir apa ni tadi ni, siapa yang buka, siapa yang tolak pintu tu. Dan kalau dia suruh, kalau lah ada termiss satu nak kena naik balik sekali lagi,
Aku tak naik dah kot. Kalau aku naik pun aku ajak member seorang je. Hak tu lah. Tak tahulah siapa tolak pintu tu, sama ada dia keluar ataupun dia masuk, ataupun dia saja nak usik saja. Dia duduk tunggu tengok Miro kat situ. Dia duduk tunggu tengok Miro nak buat apa. Nak buat apa, turun tu dah habis sampai lah. Dekat member 2 orang tu yang follow Miro satu team tu pun Miro tak beritahu dia pun sampai lah. Hotel tu lah. Tapi hotel tu tak sure, tak dengar khabar pun. Sama ada dia join kita punya company ataupun tak join kita punya company. Okey, untuk kali ni 2 saja episod cerita pengalaman misteri. Mungkin kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Episod dia misteri juga, tapi nak cakap seram kali ni tak tahulah, tak sure lah sama ada seram ke tak seram ke. Nanti terpulang lah. Kita bukan nak cerita hantu yang main jengui depan-depan, mata merah terkeluar, lidah panjang sampai ke perut, telinga capang ke. Hak tu tak jumpa lagi lah. Hak tu kalau silap kalau jumpa pun. Tapi jenis-jenis tu, jenis main terjengui depan tu, dah confirm dah kita. Memang kita terkejut, kita takut. Tapi nak kata bagi Miro lah, kalau nak kata seram, dia tak nampak tapi dia mengusik. Hak tu seram. Kalau dia dah nampak depan-depan, hak tu kita tahu dah kata hantu. Ni hak jenis main mengusik ni, dengar bunyi, dengar lagi kerusi berjalan sendiri ke, dia tolak pintu ke, dia main hui, dia quit belakang ke. Hak tu baru betul-betul seram. Okey, selamat tengah malam. Assalamualaikum. Jangan lupa share, like and subscribe this video.